Assalamualaikum. Hari ni saya nak cerita sikit pasal satu topik ni, COVID-19. Ni penyakit yang memang bahayalah. Ramai dah orang mati, terutamanya dekat Itali. So cerita pasal COVID ni, dia punya asal dia daripada jenis virus yang dinamakan dalam keluarga dia coronavirus. Ni yang terbaru COVID lah. Kemudian kita ada juga SARS, keluarga yang sama lah. Ini Middle East, MERS. Ni keluarga yang sama lah ni. So kenapa nama dia coronavirus? So kita pecahkan. Ni corona ni, dia maksud dia punya aura dekat matahari tu. Contohnya kan, kita lukis matahari kan, masa kita kalau tadika lukis matahari, kemudian ada benda macam tu. Benda yang ni lah corona, cahaya yang serak tu. Virus ni dekat bawah mikroskop elektron, dia punya bentuk dia macam tu, macam matahari. Sebab apa? Sebab benda ni, benda yang akan lekat dekat respiratory, dekat ruang rongga-rongga udara dalam mulut kita tu, masuk dalam badan. Okey, sekarang ni kita bukan cerita pasal virus, nak cerita pasal cara nak kesan. Cara nak kesan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka gunakan teknik yang dipanggil real time PCR, ataupun nama pendek dia RT-PCR. Nama betul dia adalah real time polymerase chain reaction. Okay, macam kes coronavirus tadi. Jom pecahkan. Real time ni maksudnya masa nyata. Apa yang masa nyata? Yang masa nyata ni dia punya keputusan ujian. Polymerase ni refer pada enzim yang digunakan dalam proses PCR ni lah. Chain reaction ni inilah dia punya reaction dia, reaksi berantai. Apa yang nak direaksikan inilah COVID-19. Okay, secara asasnya PCR ni sama dengan mesin photostat, tapi untuk virus, bukan untuk virus, untuk DNA. Coronavirus ni, dia punya unit asas dia adalah DNA kan. So kita gunakan PCR ni untuk kopikan dia. Kenapa nak kena kopi? Sebab kalau masuk dalam badan, kalau satu je kuman yang masuk dalam badan, satu kan, halus dia memang susah nak kesan. So macam mana nak bagi senang kesan? Kita duplicate dia banyak. Bila dah banyak, barulah senang nak kesan. Okay, faham Real time PCR. Okay, bila kita nak buat PCR ni, dia ada mesin PCR. Okay, sebelum kita masuk mesin ni, kutip sampel kan, yang orang alkohol pula, apa tu, cotton swab masuk dalam hidung kan. Itu untuk collect sampel. Bila dah collect sampel, dia akan dimasukkan dalam, sampel tu akan dimasukkan dalam PCR tube kecil je. Dalam PCR tube, masuk dalam PCR tube. Dalam PCR tube ni lagi ada 4 komponen lain selain pada sampel. Okay, selain pada sampel. Yang kedua, enzim tadi lah, polymerase. Apa guguran dia nanti saya cerita. Yang ketiga, mix buffer.
Yang keempat ada primer. Yang kelima nucleotides. Okay, bila semua ni dah masuk dalam ni, dia akan masuklah dalam mesin PCR ni. Okay, bila dah masuk, apa mesin PCR ni buat? Asasnya ada 3. Proses PCR ada 3. Bila 3 kita bagikan 3. Yang pertama, peringkat denature. Yang kedua, annealing. Yang ketiga, elongation. Okay. Dekat denature ni, kalau ada virus tube PCR tadi, kalau anda tahu DNA kan dia macam double strand kan, double helix macam tu kan. Denature ni dia akan berjalan pada suhu yang tinggi, lebih kurang 90 darjah, bergantung pada jenis DNA lah. Bila suhu sampai tinggi ni, DNA akan denature. Itu nama proses ni denature. Kenapa nak denature? Sebab nak pecahkan daripada 2 strand ni jadi strand yang berasingan, dia akan terpisah. Okey, dia akan terpisah. Okay. Bila pergi ke peringkat yang seterusnya, iaitu annealing. Dalam annealing ni ada 2 strand DNA kan. Akan ada satu benda yang dipanggil primer. Primer ni dia akan lekat dekat hujung DNA ni. Satu kat atas, satu dekat bawah. Okay, annealing ni akan berjalan pada suhu tak panas sangat, 50 hingga 68. Bergantung pada DNA lah. Lebih kurang tengah lah, suam-suam. Ini panas, ini suam. Okay, kat proses annealing ni, apa yang nak di-annealkan? Di-annealkan adalah tadilah enzim tadi. Enzim polymerase. Enzim P. Polymerase tu dia akan pergi kat sini. Okay. Bila pergi, dia akan tarik nukleotide. Nukleotide tu unit asas DNA lah. Dia ada A, T, G, C. Dia akan ambil salah satu daripada ni, lekat kat sini. Lepas tu lekat kat sini, 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 lekat kat sini. Lekat sini, lekat sini, lekat kat sini, lekat kat sini, sampai penuh. So polymerase ni dia akan ambil benda ni, dilekatkan. Dia akan bergerak ke sini. Sama juga kat sini, dia akan gerak ke atas. Hasil dia, daripada 1 kat sini, sekarang ni kat sini, dia jadi 2. Elongation. Ni yang dah siap ni. Bila dah siap, polymerase satu kat bawah, satu dekat atas, dia dah siap lah. Elongation, dia memanjangkan. Bukan memanjangkan lah, dia lengkapkan. Dia copy. Tadi 1, sekarang jadi 2. Ni yang pertama, ni yang kedua. Okay. PCR ni akan berulang berkali-kali. Jadi daripada 1 pergi ke 2, 2 pergi ke 4. Bila dah ada 4, diulang lagi, ada jadi 8 DNA. Diulang lagi jadi 16. Ni contoh contoh dia punya ni ada 1. Saya bagi contoh. Kalau dalam tube ada 1 helai DNA je. Biasanya ada banyak lah, sebab DNA kecil kan. 32, 64 sampai ada. Okay. Yang ni semua mengambil masa lebih kurang lama lah, berjam-jam. Sebab tu ujian COVID-19 menggunakan PCR memang lama. Okey, seterusnya. Okay. Bila dah siap PCR. Bila dah siap PCR, belum siap lagi sebenarnya. Selepas PCR, kita nak tengok hasil dia. Kalau ikut cara manual, kita kena bancuh satu sejenis agar-agar, nama dia gel agarose. Agarose. Okey, kat sini dia ada lubang kecil. Tadi yang hasil polymerase chain reaction ni kita akan longkang ni, kemudian
Dekat agar ni kita akan bagi dia elektrik. Sini negatif, sini positif. Sebab apa? Sebab DNA ni dia ada charge elektrik. Bila ada charge elektrik, dia akan tertarik kepada kutub. Okay, bila kita masuk, oh ni merah. Kita guna warna merah sebab tadi dekat COVID-19 kita pakai warna merah kan. Okay, sini. Okay, bila elektrik dah pasang, dia akan bergerak ke bawah. Bergantung kepada berat dia. Yang ringan, dia akan laju, luncur, laju. Yang berat, dia akan gerak slow. Okay. Bila dah selesai, saintis ni akan compare dengan dia punya reference dia. Sebab saintis dah tahu dah COVID-19 ni dia punya panjang DNA dia sekian-sekian panjang ni, dia akan refer dekat sini. Contoh dia kalau dekat sini COVID. Bila kalau ada muncul dekat sini hasil, maknanya ujian ni positif. Kalau tak ada negatif lah. Bagus lah. Okay, selesai lah. Tapi macam yang saya kata tadi, kerajaan dia guna real time PCR. Real time PCR. Jadi benda ni, bagusnya real time PCR ni, mesin PCR tu sendiri dia dikonekkan kepada komputer. Jadi waktu PCR tu berjalan, terus boleh nampak result dia. Macam tu. Macam mana? Itu saya tak sure lah. So dia punya pro dia, pengesanan awal. Sebab orang ni tak perlu tunjuk simptom lagi, kita dah boleh kesan COVID-19. Sebab tu kerajaan dia cari kontak rapat pada orang yang kena COVID ni, sebab nak test. Yang kedua, tepat. Tepat sebab kita amplify, kita salin DNA ni banyak kali sampai kita boleh kesan. Cons. Satu, lama gila. Sehari boleh proses berapa je sampel. Lepas tu dia mahal. Sebab anda tengoklah mesin dia dah berapa. Kemudian bahan-bahan mentah, benda-benda bahan asas tu, dia punya primer, dia punya polymerase enzyme, lepas tu dia punya nucleotide, semua kena beli.